Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan Pak Chu Bumi. Jadi pada kali ini Pak Chu akan berkongsi satu topik yang mana kalau sekiranya tak ada batu kapur di atas muka bumi ni, kita tak ada batu kapur, apa akan terjadi? Apakah batu kapur? Batu kapur adalah batu yang terbentuk hasil daripada cengkerang-cengkerang yang ada dalam lautan tu dimati, kemudian daripada mati, kemudian dia melalui proses-proses tertentu, maka dia akan bergabung kembali membentuk batu. Jadi batu tu kita panggil dia batu kapur. Maknanya dengan kata lain, batu kapur ini adalah berpunca semata-matanya daripada kehidupan di dalam lautan atau berbeza coral yang mati, kemudian dia akan bercantum membentuk juzuk batuan. Itulah kita panggil dia sebagai batu kapur. Jadi proses ini adalah berlaku secara kimia. Di Pak Chu tak nak cerita lah macam mana proses ini. Proses ini akan mengambil masa yang lama. Jadi kalau kita di Malaysia ni, batu kapur kita banyak. Terutama sekali di Lembah Kinta ni. Di Kinta ni memang penuh dengan batu kapur. Kita start daripada Sungai Siput, sampailah ke selatan, sampailah kita ke Tanjung Tualang, sampai ke Batu Gajah, dan terus yang last sekali adalah sampai ke Tanjung Malim. Pun ada lagi dia punya batu kapur. Jadi batu kapur itu banyak. Jadi apa akan terjadi kalau sekiranya kita ni atas muka bumi ni tak adanya batu kapur? Apa sebenarnya akan terjadi? Apakah kepentingan batu kapur ni kepada manusia? Okey. Jadi batu kapur ini adalah merupakan satu juzuk yang paling penting. Yang paling penting sekali adalah yang pertama sekali adalah untuk industri simen. Simen yang dibuat untuk pembangunan dan kita buat dalam macam-macam benda daripada simen, itu adalah berpunca daripada batu kapur. Jadi 85% daripada komponen simen itu adalah terdiri daripada batu kapur. Tak ada batu kapur, tak akan ada kilang simen. Jadi kalau tak ada kilang simen, maka kita tak akan ada lah simen yang boleh kita guna dalam macam-macam benda. Kita boleh guna dalam industri pembinaan. Kalau tak ada simen, tak mungkin adanya pembinaan moden yang kita dibuat untuk membuatkan struktur. Jadi simen juga diguna untuk industri petroleum sebagai contoh. Dia korek ke dalam dan kemudian pada satu masa untuk stabilize ataupun untuk stabilkan lubang gerudi berkenaan sebelum daripada dibuatnya pengeluaran minyak, terpaksa di simen di bawah tu. Jadi sekali lagi digunanya daripada simen, ataupun dengan kata lain punca asalnya adalah daripada batu kapur. Jadi batu kapur ini adalah merupakan satu juzuk yang memang betul-betul terpenting di atas muka bumi. Jadi sebagai contohlah, kalau kita pergi ke Melaka lah. Kita pergi ke Melaka, kita pergi melawat dekat Formosa. Sekarang ni dah PM kata kita dah boleh rentah negeri. Pergilah ke Melaka, pergi ke Formosa. Di mana satu kota yang dibina oleh Portugis pada masa dahulu, di mana kota berkenaan adalah industri simen. Pada masa itu tak ada lagi. Tak ada kilang seni yang besar-besar. Jadi dia guna kerang. Masih lagi kita nampak lagi kerang. Kerang yang dihaluskan atau ditumbuk, dan kemudian itulah menjadi sebagai satu juzuk simen untuk melekatkan batu laterite yang itu, dan digunakan pecahan-pecahan daripada kerang itu bertindak sebagai simen. Inilah kegunaan batu kapur sebenarnya dalam kehidupan kita. Jadi kalau tanpa batu kapur, susah juga lah, banyak orang kena osteoporosis. Osteoporosis itu adalah bahan utama dia adalah untuk kalsium. Kalsium itu adalah bahan utama untuk tulang kita. Yang banyak dibuat pil-pil yang untuk osteoporosis itu adalah daripada batu kapur. Jadi daripada kita makan batu kapur, kita telan, tapi kita tak perasan dah kita telan batu kapur. Tetapi itu adalah pil, itu mengandung kandungan utamanya adalah pada batu kapur. Dia punya punca kalsium untuk menguatkan tulang-tulang kita.
Maka kalau tak ada kalsium, maka masing-masing kita ni dah cepatlah bongkok kan. Itulah masalahnya. Jadi kalau tanpa kalsium sebagai contohlah, tanpa batu kapur ni lah, tanpa batu kapur kita tak adalah orang kata banyak industri-industri lain yang betul-betul memerlukan sumber batu kapur ini. Terutama sekali kalau kita tengok kertas kita tulis tu, putih betul kertas kan. Putih kita boleh tulis macam-macam benda. Tetapi yang menyebabkan kertas tu putih adalah batu kapur juga. Jadi dicampurnya batu kapur sebagai filler, dia panggil dia sebagai filler di dalam kertas. Kalau tak ada batu kapur, kita nak gosok gigi pun susah, ubat gigi tak ada. Ubat gigi komponen utamanya adalah batu kapur. Jadi, dan juga kalau kita bagi contoh macam banyak ubat-ubatan, tablet ataupun pil-pil yang kita duk makan pun, kadang-kadang base dia adalah daripada batu kapur campur dengan komponen lain lagi, dan kemudian ubatnya sikit je. Kita tengok Panadol besar, paracetamolnya berapa miligram je kan. Jadi apakah yang di sebalik tu? Maknanya dengan kata lain ada komponen-komponen lain yang bukan kalau kita katalah sebesar-besarnya pil macam tu semuanya dipenuhi oleh paracetamol, habislah kita kan. Jadi dengan kata lain itulah banyak sebenarnya kegunaan yang di dalam batu kapur. Jadi batu kapur juga adalah di samping kita untuk simen dan sebagainya, itu sebagai satu elemen yang paling dominan jugalah untuk binaan. Sebagai contoh, kalau kita tengok, kalau kita pergi ke Mesir, piramid besar tinggi, di mana Firaun dia kata bina piramid yang tinggi-tinggi untuk dia naik ke langit dan nak tengok Tuhan. Jadi dia kata, rakyat hamba-hamba dia tu buatlah piramid kan. Jadi piramid tu kebanyakan daripada limestone ataupun daripada batu kapur yang digali, yang dibuat dalam blok-blok dan kemudian diangkutlah membuat piramid. Jadi banyak lagi binaan-binaan yang besar-besar yang kita tengok di Eropah sebagai contoh. Kalau kita tengok daripada kolom-kolom ataupun satu tiang-tiang yang besar-besar tu adalah dibuat oleh dengan batu kapur atau dengan marmar kan, dan diukir. Sebab apa senang ukir? Sebab batu kapur ini ataupun marmar ini adalah lembut. Dia lembut jika berbanding dengan bahan lain. Tetapi dia cantik. Dia cantik, dia kuat, tapi dia lembut kan. Dia kuat tapi lembut. Lembut tu maksud Pak Cunya adalah lembut dari segi senang kita gores dia. Sebab itulah kalau kita di rumah kita, kalau sekiranya kita ada floor ataupun kita ada lantai kita ada penuh dengan marble. Jadi kalau sekiranya kita tolak kerusi kita yang ada pasir sikit, akan tercalar lah kita lantai kita yang cantik itu. Ataupun dengan kata lain, kalau sekiranya kita bawa lah fresh orange sebagai contoh lah, tertumpah di atas lantai yang adanya batu kapur, pudarlah jadinya lantai kita. Inilah orang kata hasil daripada kegunaan batu kapur. Jadi tanpa batu kapur ataupun tanpa limestone ataupun tanpa marmar, memang kehidupan kita di dunia ini memang tak akan adalah bangunan-bangunan tinggi. Untuk membina konkrit memerlukan simen yang punca asalnya adalah daripada batu kapur. Jadi itu sajalah yang Pak Cu boleh kongsikan tentang kepentingan batu kapur kepada kita. Jadi kalau tak ada, bayangkanlah kalau tak ada batu kapur di atas muka bumi ini, macam mana? Kita mungkin ada alternatif lain kot, tetapi taklah orang kata sehebat batu kapur yang boleh memberikan kita pelbagai kegunaan kepada untuk khidmat manusia. Bukan saja untuk pandangan kita, tetapi untuk kehidupan kita yang lain dan juga untuk kesihatan kita. Jadi itu sajalah daripada Pak Ju kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.